Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini kumpulan saya akan membentangkan subjek PKU 2013 bertajuk Idola. Dan idola yang kami pilih untuk kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Muhammad Lutfi Hadi, Muhammad Haris bin Norman, Syah Swiswi dan juga Syazvina adalah Bonda Rosita Ibrahim. Okay, kita teruskan dengan slide seterusnya dengan biodata tokoh keusahawanan tersebut. Okey, nama yang diberi adalah Rosita binti Ibrahim. Beliau dilahirkan di Sungai Besar, Selangor dan bapa beliau bekerja sebagai seorang guru sekolah agama. Ibu beliau pula adalah seorang suri rumah. Bonda Rosita Ibrahim mempunyai 5 orang anak dan beliau merupakan ibu kepada Datuk Alif Syukri, pengasas di Herb Selajak Laris. Bonda Rosita merupakan anak sulung daripada 6 orang adik-beradik. Dan prinsip hidup beliau adalah wanita perlu bangkit dan jika orang lain tidak boleh, saya boleh. Idola yang dikagumi oleh beliau adalah Lim Goh Tong dan juga Loh Bun Siu. Kita teruskan dengan pembentangan seterusnya. Ciri-ciri keusahawanan. Sebelum bergelar usahawan yang berjaya, beliau menghadapi pelbagai onak dan duri dengan kematian seorang anaknya akibat sakit kerana tidak mendapat rawatan yang sewajarnya. Beliau juga melakukan pelbagai pekerjaan sebelum memulakan perniagaan sendaya tinggi seperti menoreh getah, menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan dan banyak lagi. Setelah berjaya mengumpul sejumlah wang, Bonda Rosita mengambil risiko terbesar iaitu bermodalkan 400, beliau memulakan perniagaan. Beliau menghasilkan formulasi baharu dan ingin melihat potensi herba tradisional dan penerimaannya oleh masyarakat Malaysia. Beliau sendiri menjadikan dirinya sebagai testimoni dengan menggemukkan badannya 3 kali ganda untuk menguji keberkesanan produk tersebut. Beliau bangkit dengan penuh semangat menghadapi segala cabaran dan berjaya membuka syarikat sendaya tinggi pada tahun 1999. Setelah 5 tahun mengharungi pahit getir, beliau berjaya mengembangkan syarikat beliau dan membeli tanah demi mengusahakan rumah hutan yang berjaya menarik pelancong dari pelbagai negeri. Terusnya. Okey, beliau juga mempunyai pelbagai faktor kejayaan. First, committed dalam kerjaya yang dilakukan walaupun terpaksa menempuh pelbagai dugaan seperti penceraian dan kematian anaknya. Beliau sentiasa berpegang kepada pepatah hina besi kerana karat, hina manusia kerana melarat. Sekaligus mencabar dirinya untuk mengubah cara kehidupan beliau setelah bergelar ibu tunggal dan mengharungi kehidupan yang sangat dais pada ketika itu. Ketabahan, kekuatan serta sentiasa yakin terhadap usaha sendiri dibalas dengan kejayaan yang mengangkat dirinya sebagai usahawan yang disegani. Anak-anaknya menjadi iltizam untuk beliau terus berjuang dan meningkatkan pencapaian dan pendapatan ekonomi. Puan Rosita juga pernah berjanji dengan anak-anak untuk menjadi ibu yang baik demi masa depan mereka sekeluarga setelah mengharungi pelbagai onak dan duri. Sentiasa berpegang kepada kejujuran dan keikhlasan yang menjadi santapan rohani dalam urusan perniagaan dan kehidupan. Beliau percaya hidup ini umpama roda dan beliau sentiasa berdoa kepada Tuhan agar tidak lupa diri apabila berada di punca. Bonda Rosita Ibrahim disenaraikan sebagai calon anugerah trofi Nona oleh TV3 Malaysia Berhad. Beliau merupakan hanya satu-satunya calon dari perniagaan produk kecantikan pada masa itu, iaitu tahun 2003. Beliau juga mendapat tempat ketiga dalam anugerah perempuan teristimewa oleh majalah Perempuan dan Hotel Pelangi pada tahun yang sama, iaitu 2003. Beliau juga telah dianugerahkan sebagai tokoh usahawan wanita oleh Tun Datuk Seri Haji Abdullah bin Haji Ahmad Badawi pada tahun
2006 dan beliau juga merupakan finalis Anugerah Wanita Ikon oleh Utusan Karya pada tahun 2007. Ramai wanita yang menjadikan beliau sebagai tokoh dan idola mereka dalam menjadi seorang usahawan wanita yang berjaya. Baiklah, akhir sekali saya akan berkongsi berkaitan iktibar kisah hidup Bonda Rosita Ibrahim. Kesimpulannya, kita sebagai seorang insan seharusnya mengambil contoh teladan dan iktibar daripada setiap pengalaman, kejayaan dan kegagalan yang ditempuhi oleh usahawan Rosita Ibrahim itu. Beliau telah membuktikan bahawa setiap titik perlu ada hasilnya. Maka kisah hidup beliau wajar menjadi suntikan semangat kepada masyarakat di luar sana yang bakal menceburi bidang keusahawanan agar mereka juga lebih sedar bahawa kerja keras dan usaha yang berkualiti mampu memberi impak yang besar dalam hidup mereka. Puan Rosita Ibrahim juga merupakan antara contoh usahawan wanita di Malaysia yang bukan sahaja berjaya mengubah nasib hidupnya, malah turut mengubah pandangan serta tanggapan masyarakat dalam bidang keusahawanan di negara kita. Apabila diamati dan baca kisah perjalanan hidup beliau, apa yang dapat kita simpulkan ialah keperitan hidup ini bukanlah satu alasan untuk kita terus berputus asa dan beliau telah buktikan bahawa beliau mampu menjadikan hal tersebut sebagai dorongan dan semangat untuk terus melangkah ke hadapan tanpa menoleh ke belakang. Saya rasa itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.